إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وإثبات الصلاة والسلام في صدر الكتب والرسائل حدث في زمن ولاية بني هاشم. Kata dianya wa isbatus salati wassalami, dan bermula mengisbat menyebutkan selawat dan salam fi sadril kitabi fi sadril kutubi, tu pada dada segala kitab. Dada dikehendak ke sini ay ra'si nah, fi sadri ay fi ra'sil kutubi, pada kepala, pada permulaan maknanya, bagi segala kitab-kitab, warasaili, dan segala surat-surat kiriman, segala surat-surat kiriman, risalah-risalah. Khabarnya hadatha, telah berlakulah ia fi zamani wilayati Bani Hashimin, pada zaman kekuasaan Bani Hashim. Tu. Jadi zaman orang panggil zaman pemerintahan Bani Hashim itu, mulalah segala kitab-kitab dan segala surat-surat kiriman itu disebutkan selawat dan salam di permulaan kitab-kitab dan segala risalah-risalah. Jadi sebelum pada itunya tidak orang panggil menjadi satu kelazimah lah. Nah, sebelum zaman wilayati Bani Hashimin, sebelum zaman pemerintahan Bani Hashim, tidak jadi orang panggil satu kelaziman. Tu di zaman pemerintahan Bani Hashim baru jadi satu kelaziman
menyebutkan selawat salam di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam tu pada permulaan segala kitab-kitab dan segala risalah-risalah surat kiriman. Tu dah. Kalau gitu permulaan pemerintahan Bani Hashim ni kena ke Sayyidina Ali lah. Nah. Dah kerana kalau apa Sayyidina Umar Bani Adi. Nah. Kalau Sayyidina Uthman Bani Umayyah. Nah. Tu. Jadi permulaan zaman wilayah Bani Hashim kena kepada zaman Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan itulah. Itulah. Summa kemudian setelah tunya madall amalu ala istihbabihi, berlalulah oleh amalan, oleh mengerja, maknanya amal ni wak hijau gitulah, menyebut ke selawat salam tu mana amal situ. Summa madall amalu ala istihbabihi, kemudian berlalulah oleh mengerjakan di atas menuntuti sunatnya amal tadi tu. Tu setelah mana tu berkekalan lah orang panggil, setiap kali tulis kitab ke, setiap kali tulis surat kiriman ke, pasti disebutkan ra'sil kutub atau ra'sil rasail, kepala bagi segala kitab dan segala risalah tu, disebutkan selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis ada apa sekali tu. Wa minal ulama'i, dan setengah daripada ulamanya pula, man ialah mereka yakhtimu bihima, yang menutupkan dengan kedua-duanya, ay as-salati wassalami. Menutupkan dengan kedua-duanya, yakni dengan selawat dan salam tu, kitabahu, akan kitabnya, aidan tu kama fi ibtidaihi lah, gitu dah. Seperti mana barang yang dipermulakan dengan dia tu. Jadi setengah ulamanya tutup sudah ke kitab pun dengan selawat dan salam juga. Dah. Kama ay wazalikal khatmu tadi itu, dan bermula demikian itu menyudahkan wazalikal khatmu bis salati wassalam ini, kainun kama, adalah ia seperti mana barang, yakni seperti mana perbuatan, tu seperti mana apa, perbuatan lah ma barang sini kena kepada khijai siapa, iaitu syarah. Syarah kena siapa? Nazim tu sendiri. Fi syarhil musannifi, pada syarah bagi musannif as-saghiri, yang kecil. Tu mana ya Imam Ibrahim Al-Laqani ni, dia buat syarah juga ni di atas mata dia tu. Mata pun dia lah nazimnya, syarah pun dia juga. Bahkan dia ada syarah 3 syarah. Syarah saghir, syarah kabir, syarah wasi. Di atas mata Jauharatit Tauhid. Mana nama syarah saghir ni? Itu Hidayatul Murid bi syarhi Jauharatit Tauhid. Itu nama kitab syarah saghir. Hidayatul Murid. Ni ada kedak tak tahu tu. Ada sebenarnya kat bawah tu. Tapi kalau syarah kabir tu ada 4 jilid tu. Syarah besar tu ada. Jadi Imam Ibrahim Al-Laqani pun setengah daripada ulama yang menyudahkan kitab dia tu dengan selawat dan salam juga, seperti mana memulakan kitabnya dengan selawat dan salam, menyudahkan kitab dia juga dengan selawat dan salam. Habis situ. Habislah. Alhamdulillahi ala silatihi thumma salamullahi ma' salatihi. Segala puji itu hak Allah Ta'ala belaka kerana segala pemberian-pemberiannya, kemudiannya salam sejahtera Allah serta dengan selawatnya, yakni selawat dan salamnya tu alan nabiyyi ja'a bit tauhidi, di atas Nabi yang telah datanglah ia Nabi dengan tauhid. Qala syarihu, katanya Syekh Ibrahim Baijuri, qauluhu qaulun nazimi,
Bermula perkataannya perkataan bagi nazim alan nabiyyi, di atas nabi. Ai nak tafsir apa muta'allaq bagi ja tu lah. Nah tu ni. Muta'allaq bagi ja tu hazah tu. Nah, ini nak nafsir muta'allaq bagi ala harah ja tu. Kainani, adalah kedua-duanya selawat dan salam tu alan nabiyyi, di atas nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu maknanya alan nabi ai kainani. Nah, boleh ke gitu? Nah, boleh belaka nak takdir kan apa nak ni. Nazilani pun boleh, kainani pun boleh belaka. Kainatani pun boleh, nazilatani pun boleh juga. Nah, adalah kedua-duanya selawat dan salam tu ala nabiyyi, di atas nabi. Atau turunlah kedua-duanya selawat dan salam tu turun di atas nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu fal jaru wal majruru, mana ja majrur ala nabiyyi itulah. Ala tu ja, nabi itu majrur, dijarkan dengan ala. Fal jaru wal majruru, maka bermula jar dan majrur ni muta'alliqun, berta'alluqlah, berhubunglah ia bimahzufin, dengan sesuatu yang dihazaf. Bimahzufin, dengan sesuatu yang dibuang. Dah. Kalau gitu sesuatu yang dibuat tu khabarul mubtada'i, ialah jadi khabar bagi mubtada'. Tu biasa duduk dengar kan? Takluk mahzuf jadi khabar. Takluk mahzuf jadi khabar jelah tu. Tu. Bermula rahmat sejahtera Allah Taala tu. Tu kan mubtada' dia tu. Turunlah, adalah kedua-duanya, atau ialah turun kedua-duanya di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi takdir orang panggil muta'allaq bagi ja majrur tu jadi khabar bagi mubtada' tadi. Habis itu. Walaisa min babit tanazu'i, bukanlah orang panggil, kita takdirkan orang panggil kainani au nazilani tadi, turun kedua-duanya, adalah kedua-dua tu masuk daripada bab tanazu'. Tanazu' ni makna berebut-rebut. Tu dah. Ya, definisi dia at-tanazu'u huwa an yatawajjaha amilani mutaqaddimani au aksara ila ma'mulin wahidin mutaakhiri. Tu orang panggil tanazu'. Apa at-tanazu'u? Huwa, ialah an yatawajjaha, bahawa berhadaplah amilani, dua amil, mutaqaddimani, yang terdahululah kedua-dua amil tersebut, au aksara, terlebih daripada dua, tak kira lah. Paling kurang dua nak jadi berebut ni. Macam berebut nasi, kalau musara tak berebut orang panggil, pakai gigi musara lah, orang tak kena tanazuk itu. Buah ada dua tu kak. Ya duk tengok dah. Macam ingat zaman sekolah dulu teragi buka puasa di Masjid Muhammadi ya. Teras sekali lagi buka puasa di Masjid Muhammadi. Jadi buka puasa Masjid Muhammadi ni ya hidai kuih dulu, wah kemo kuih dulu. Tu mayang ngorip atau makan nasi. Jadi kita pun duduk lah. Kali pertama kita duduk, pelik tengok muka pocik ni. Muka baking tengok ke kuih, tengok ke muka orang. Tengok ke kuih, tengok muka orang gitu. Rupa-rupanya bila tu kan, bunyi untuk bila Allahu Akbar, berebut kat ni, berebut karipak berebut kata. Tu tanazuk bawah. Berebut. 2-3 aku jadi berebut. Kalau bosa tak berebut, cuba duk sorang. Nak berebut apa? Nasi tu hak mudah nak berebut apa? Kalau berdua, sudah. Mu tengok aku tengok mu sudah. Apa ni? Tu kat pau. Berebut. Pakai kita tengok gitu. Tak ada gapo kuih kita. Ada wah kemo. Wah kemo tak berebut, je berebut kuih. Ngayaknya orang susah, Orang susah kali pocik-pocik tak ada arah lah.
Oh lagu ni gua buka puasa di Masjid Ahmadi. Lepas tu pakai dak dah. Lepas tu kali pertama dan kali terakhir buat selawat apa. Bukan dia dah buka puasa gitu dah. Sia ke demo tak ada duit dah. Biar demo lah. Tu nak ayat tanazuk. Berebut-rebut. Maka berebut-rebut syaratnya dua lah. Paling kurang nak jadi berebut. Kalau tak berebut dah. Amilani mutaqaddimani. Dua amil yang terdahululah kedua-duanya au aktsara atau lebih daripada dua tak ada kira 3 4 5 ke berhadap dua amil yang terdahulu kedua-dua atau lebih daripada dua tu ila ma'mulin wahidin kepada ma'mul yang satu mutaakhirin yang tertakhir yang ke belakang. Itu dia panggil at-tanazu'. Maka bukanlah as-salatu wassalam tu berebut-rebut pada Allah, bukan. Dia tak panggil bab tanazu' tu. Sebab apa? Ilak pada kata laisa min babit tanazu'i. Li anna ba'dahum kerana bahawasanya sebahagian mereka itu ulama nahwu lah. Mana'ahu menegahlah akan dia akan khabar ni. Fil jawamidi pada kelimah-kelimah hak bahasa jawami. Itu dah. Jawami ni jamak jumuk tu lah. Iaitu kalimah dosa dia panggil al-jawamidu kalimatun takunu min sab'i ahrufin. Gitu deh. Al-jawamidu kalimatun bermula jawami itu ialah kalimah takunu adalah ia min sab'i ahrufin daripada 7 segala huruf-huruf. Tabda'u bi alifin dimulakan dengan huruf alif watan tabda'u bi alifin betul lah dimulakan dengan huruf alif watan tahi bidali dan disudahkan dengan dal. Lepas tu mana orang panggil huruf-huruf jamik tadi wa tahtawi ala alifin wal lamin wa jimin wa wawin tu wa mimim wa dalin gitu dah. Jadi huruf jamik ni alif, lam, jim, mim, dal, gitu. Alif, lam, jim, mim, dal. Itu dia panggil huruf-huruf jawamid dia panggil. Jadi ala tu tak masuk tu. Kalau li jelah masuk tu. Selain daripada dia harajat, dia juga orang panggil huruf jami. Jawami. Tu orang panggil huruf-huruf jawami. Gitu deh. Jadi setengah mereka itu ulama nahwu tu menegahlah ia akan khabar tu pada kelimah-kelimah jawami. Gitulah. Kalau gitu ala tu bukan kalimah jawami. Tu ayatnya. Maka tak masuklah orang panggil bab tanazu'. Tak masuk dalam bab berebut-rebut. Tak masuk daripada bab berebut-rebut lah. Dua amil kepada satu ma'mul tak masuk itu. Wa innama dan hanya sanya ada mentakdiyahlah menjerakitlah nak terjemah kan ada mentakdiyah menjerakitlah oleh nazim ad-du'a akan doa tadi tu bi'ala dengan kalimah ala ma'anna du'a serta bahawasanya doa tu pula ingka nabi khairin jika adalah ia doa tu dengan kebaikan ta'adda billami ditakdiyahkan dengan lam. Apa tak kata summa salamullahi ma' salatihi lin nabiyyi. Itu orang panggil doa dengan kebaikan kan. Patut wak mari
Wah, ta'diyah dengan la lah. Dak. Tu wa inna ma addad du'a bi'ala, dan hanya sahaja mentakdiyah menjerakitlah oleh nazim akan doa dengan kalimah ala, ma'anna du'a serta bahawasanya bermula doa tu pula in kana bi khairin, jika adalah ia doa tu dengan kebaikan, ta'adda billami, ditakdiyah dijerakitkan dengan lam, wa in kana bi syarrin, dan jika adalah ia doa tu dengan kejahatan, ta'adda bi ala, ditakdiyahkan dengan ala. Lepas tu doa jahat lah ni, apa panggil ni? Kau mana? Summa salamullahi ma' salatihi, kemudian sejahtera Allah serta selawatnya, apa? Mudarak lah di atas nang gitu kah? Lagu tu kah makna dia? Tidak tu. Dah. Kenapa tu hanya sanya adda an-nazimu ad-du'a bi'ala? Li anna mahalla zalika, kerana bahawasanya bermula tempat bagi demikian itu, demikian kata in kana du'a bi khairin ta'adda bil lam tu, wa in kana bi syarrin ta'adda bi ala tu, malam yakun bi'un bi apa tu, bi'unwanis salati wassalami, selama mana tidak adalah ia doa tu dengan segala tanda-tanda bagi selawat dan salam. Dah. Kalau doa tu tak ada sikit pun orang panggil tu rupa atau tanda atau alamat selawat salat, maka ketika tu barulah kalau doa tu ditakdiyahkan dengan lam untuk kebaikan. Kalau orang panggil ditakdiyahkan dengan ala untuk kejahatan. Sedangkan ni doa musannif ni selawat dan salam ni tu bukan semata-mata doa minta gitu dah. Bukan talabus syait semata-mata, talabus salamah warahmah ala nabi. Minta rahmat sejahtera ke atas nabi. Dah. Jadi kata bahawasanya doa tu kalau kebaikan dimutaaddikan dengan lam, diberjerakitkan dengan lam, kalau doa tu dengan kejahatan diberjerakitkan dengan ala tu, selama mana tidak adalah ia doa tu dengan segala tanda-tanda bagi selawat dan salam. Dah. Sedangkan orang panggil hak musannif ni bukan semata-mata doa, bahkan memang selawat salam dah. Begitu dah. Tu. Lil farqi zahiri bainas sala alaihi. Sebab apakah orang panggil lil farqi ni ilak pada kata malam yakun, selama mana tidak adalah ia doa tu bi'unwanis salati wassalami, dengan segala tanda-tanda bagi selawat dan salam. Tu lil farqi, supaya terbezalah az-zahiri, lil farqi zahiri, supaya terbezalah yang zahir, yang nyata, bainas shalla alaihi wad du'a alaihi. Di antara selawat di atasnya Nabi, wad du'a alaihi, dan doa di atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kata shalla alaihi, ketika tu dah orang panggil apa? Selawat. Maka kalau orang panggil ditakdiyahkan dengan lam, dia jadi makna lain. Dia jadi sembah kepada Nabi. Gitu. Semaya ke Nabi. Mana ta'abbud, mengibadatkan kepada Nabi SAW. Tu jadi fasik makna itu. Kalau shalla lin Nabi, apa? Wassalatu wassalamu lin Nabi. Jadi as-salah ketika tu dengan makna ibadat, dengan makna menyembah. Dah. Sedangkan bukan minta orang panggil rahmat sejahtera ni. Jadi supaya terbeza ke orang panggil doa alaih, doa ke atas, tu orang panggil mudarat tu. Lepas tu
Wassalah alaih. Tu bukan orang panggil semata-mata mutlaqud du'a. Bahkan minta selawat rahmat Allah turun di atas Nabi. Maka memanglah makna dia tu membawa kepada kesenangan. Mana? Ditakdiah, dimutaaddikan dengan Allah. Gitu nak sebut tu. Izil awalu, kerana bermula yang pertama. Mana yang pertama? Shalla alaih. Itu yang pertama. Izil awalu, kerana yang pertama, yakni shalla alaih, la yufhamu minhu, tidak difahamkan daripada yang pertama. Minhu ay minal awali, mana shalla alaih, selawat ke atasnya, minta turun rahmat Allah ke atasnya Nabi. Tidak difahamkan daripada cakapan minta turun rahmat ke atas Nabi tu illa apa tu? Masirratu, melainkan makna yang menyeronokkan, melainkan makna yang kesenangan. Makna yang molek lah, gitu. Sallu alaih, tu selawatlah olehmu ke atasnya Nabi. Jadi makna hak diretinya apa? Rahmat Allah mencurah-curah turun ke atas Nabi SAW. Kalau sallu ilaih, mana apa? Semayalah, sembahlah olehmu kepada Nabi. Berubah makna itu. Fasih makna tu. Tapi dalam ni tak ayat gitu. Anda tengok lagi Syarah Sawi Jarhatul Tauhid. Dia bahas panjang lagi ni. Wasani, atas berkata al-awwal. Idhisani, kerana bermula yang kedua tu pula. Mana? Wa du'a alaihi, doalah di atasnya. La yufhamu minhu, tidak difahamkan daripada yang kedua. Asani illal madarratu, melainkan kemudaratan, keburukan. Tu sebab tu kita tak kata doa ud'u alaih. Berdoalah kalian semua ke atasnya Nabi. Mana mu nak suruh Nabi kena bala ke mana? Tak tahu ni. Jadi lain makna lalu dah. Jadi selawat salam ni bukan semata-mata doa. Kalau semata-mata doa, memang ditakdiahkan dengan lam tu untuk manfaat, untuk bi khair, untuk kebaikan. Kalau dimutaaddikan dengan Allah, untuk madarrah. Maka selawat salam ni bukan semata-mata doa, tapi talabur rahmah wassalamah minallah ala nabi. Maka kerana tu kena dah ditakdiah, dimutaaddikan dengan kalimah ala. Bukan ala lil madarrah, tidak. Tu dah. Supaya terbeza dengan makna kita kata shalla alaih. Sallu alaih. Selawatlah kalian semua ke atas Nabi. Tu makna senang tu. Mana? Minta rahmat sejahtera daripada Allah turunlah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Kalau kata ud'u alaih, doalah olehmu ke atas Nabi. Mana itu? Nak suruh doa nak mudarat ke mana Nabi? Tak ada ni. Dia kata gini, sallu li. Sallu lin Nabi, sallu lin Nabi. Mu suruh semaya ke Nabi ke mana? Kena ibadat ke Nabi ke? Tak kena itu. Sembah Nabi kape mu. Mana boleh sembah Nabi? Tengok. Jadi betul dah tu. Tak ada salah apa. Tu. Wa aidan, wa aidan, dan juga lagu mana? Wa aidan, dan juga, yani kama seperti mana tak kena tu. Wa aidan, dan juga wa aidan, dan juga ai kal farqi zahiri bainas shalah alaihi wa du'a alaihi. Dan juga yakni seperti mana seperti mana beza yang nyata, lil farqi zahiri, beza yang nyata yang jelas di antara selawatlah ke atas Nabi dan doa mudarat ke atas Nabi, fit ta'biri bi'ala,
pada mengibaratlah oleh nazim dengan kalimah ala tu isyaratun, menjadi satu isyarat, ialah satu pemberitahuan dengan secara halus, ila syiddatit tamakkuni, kepada bersangatan kukuhlah ia selawat. Tu bersangatan kukuhlah ia selawat salam tu ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Betul kan ni. Aidan fit ta'biri bi'ala isyaratun ila syiddatit tamakkuni. Dan juga pada mentadbir, pada membuat ibaratlah oleh nazim dengan kalimah ala tu isyaratun, ialah satu pemberitahuan dengan secara halusnya, ila syiddatit tamakkuni, kepada bersangatan kukuh. Apa bersangatan kukuh? Isyaratun ila syiddatit tamakkunis salati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tamakkunal musta'li minal musta'li alaih. Dhabit itu dulu. Isyaratun ila syiddatit tamakkunis salati, isyarat kepada bersangatan kukuhnya selawat tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kukuh lagu mana? Tamakkunal musta'li minal musta'li alaih, sebagai kukuhnya al musta'li. Apa musta'li ni? Apa musta'li? Cucai kamu al musta'li minal musta'li alaih. Ista'in. Buat isti'an aja. Jaya. Tak ke tidak? Ni buat. Dia buat tadi. Mana? Enggak apa? Jam je ya. Tak sedap ni kalau tak jumpa. Tak jumpa berkata isti'an.
yang ditinggi, yang dituntut tinggikan gitu. Ya. Ya. Betul musta'lin, ista'la yasta'ulu, makna musta'lin. Betul lah. Baik, semula. Wa aidan fit ta'biri bi'ala isyaratun ila shiddatit tamakkuni. Dan juga pada membuat ibaratlah oleh nazim dengan kalimah ala tu isyaratun ila sebagai satu isyarat yang menunjuklah isyarat tu ila shiddatit tamakkuni, kepada bersangatan kukuhnya orang panggil selawat. Apa makna bersangatan kukuh? Ai isyaratun ila shiddatit tamakkunis salati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tamakkunal musta'li minal musta'li alaih, sebagai kukuhnya tu orang yang menuntuti ketinggian daripada mereka yang dituntutkan tinggi di atasnya, gitu deh. Tulis gitu dululah, nanti kita cek balik kena ke tak kena tu. Tu main dobik gitu, tak tahu betul ke tak. Apa? Intah gitu dulu. Habis. Jadi nak cerita katanya bahawasanya isyarat dengan Allah ni nak menunjuk kata bersangatan kukuhnya selawat tu tetap di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata dia wan nabiyyu atau wan nabiyyu boleh dua-dua. Wan nabiyyu bil hamzi. Bil hamzi wan nabiyyu dengan hamzah. Wa tarkihi, dan tinggalkan hamzah. Mana wan nabiyyu, gitu. Dan bermula nabiyyu au nabiu ni ma'khuzun, apa ay mushtaqatun, diambil dari kepada kalimah asalnya minan nabai, daripada kalimah an-naba. Wa huwa, dan ia an-naba'u tu al-khabaru, ialah khabar. Tu dah. Naba' tu ialah khabar. Sebab apakah orang panggil makna an-naba'u ialah khabar? Li'annahu, kana bahawasanya an-naba' ni. Li'annal khabara mukhbirun. Tu li'annal khabaru, kerana bahawasanya khabar ni mukhbirun, ialah memberi khabar. Tu menyampaikan khabar. Baca mana mukhbirun bi kasril ba'i, dengan dibaris bawahkan ba, mana mukhbirun. Fa innahu, maka bahawasanya nabi ni yukhbiruna, mengkhabarkan akan kami, bil ahkami anillahi ta'ala, dengan segala hukum hakam daripada Allah Ta'ala. Tu tengok dah. Jadi an-naba'u boleh dengan makna al-khabaru boleh dengan makna mukhbir. Apa? Yakni orang yang mengkhabarkan, dengan makna isim fa'il. Orang yang mengkhabarkan akan kami dengan segala hukum hakam Allah Ta'ala. In kana rasulan wa nabiyyan aidan, jika adalah ia seorang tadi itu ialah seorang rasul dan nabi juga. Fa in kana nabiyyan, maka jika adalah ia seorang yang diutus oleh Allah Taala itu ialah nabi faqat, tidaklah rasul, maknanya faqat akhbarana bi annahu, maka mengkhabar juga akan kami dengan bahawasanya ia seorang tadi itu nabiyun, ialah seorang nabi. Sebab apa? Liyuhtarama, supaya dihormatilah akan dia. Itu dah. Ajalah. Jadi kalimah nabi-nabi ini asalnya daripada an-naba'u. Apa makna an-naba'? Dengan makna al-khabaru. Khabar dengan makna mukhbir. Apa? Orang yang mengkhabarkan kepada kita segala hukum hakam daripada Allah Ta'ala. Kalau dia tu seorang nabi lagi rasul, kalau dia nabi saja, maka dia khabar juga pada kita bahwasanya dia tu nabi, supaya kita hormat pada dia. Itu gitu. Tu.
Au mukhbarun. Ha gitu deh. Au mukhbarun ni atah pada kata mukhbirun. Ha gitu. Alah gitu. Li'annal khabaru. Karena bahawasanya khabar ni mukhbarun ay bi fathiha bi fathil ba. Baca mukhbar. Tu dengan makna maf'ul lah. Kenapa? Khabar dengan makna mukhbar. Nah, li'anna Jibrilah, kerana bahawasanya bermula Jibril itu yukhbiruhu, mengkhabalah akan dia, akan seorang yang jadi nabi ni, anillahi ta'ala, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu gitu. Jadi tu nabi kalimah asal dianya daripada an-naba'u dengan makna al-khabaru. Khabar dengan makna mukhbirun boleh, mukhbarun boleh. Kalau mukhbiru dengan makna dia tu yang mengkhabarkan kepada kita daripada Allah Ta'ala. Kalau mukhbarun dengan makna dia dikhabarkan oleh malaikat Jibril daripada Allah Ta'ala. Boleh dua-dua. Lihat ni. Tak ada pos sekali tu, mudah ya tu. Au ma'khuzun, yang atah pada kata ma'khuzun minan naba'i tadi. Tu atas itu tu. Jangan tukar. Jadi bahasa sepepak bagunya wan nabiyyu au wan nabiu, dan bermula nabi dengan hamzah atau tanpa hamzah tu ma'khuzun ay mushtaqun, diistiqa asal ambil perkataan mushtaq dianya minan nabwati, daripada perkataan an-nabwah. Itu dah. Jadi nabi istiqa daripada naba dengan makna khabar boleh dua makna, mukhbir, mukhbar. Nah, nabi asal istiqa daripada nabwah, apa makna? Wahia, dan ia an-nabwatu ni. Nabwah ni apa maksud nabwah? Ai ar-rif'atu, ialah tinggi. Ketinggian kita kata. Tinggi, ketinggian. Nabi ni kalau kita istiqaqkan daripada naba dengan makna khabar. Khabar boleh dua makna. Dia mengkhabar pada kita atau dia dikhabarkan oleh Jibril. Boleh juga. Kalau kita kata istiqaq nabi ni daripada nabwah. Nah, daripada an-nabwatu, itu dengan makna ar-rif'atu, apa? Ketinggian, tinggi. Kenapa tu? Li'annahu, kerana bahawasanya nabi ni. Nah, nabi lah. Lihat situ tak apa. Kalau tadi pun gitu, li'annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mukhbirun. Silap itu. Bukan li'annahu li'annal khabaru, budak tu ni. Li'annan nabi, klik nabi. Sebab lah ni duduk cara asal istiqaq kalimah nabiu au nabiyu. Nah. Tu dah. Jadi tu kalau an-nabiu au an-nabiyyu ni ma'khuzun ay mushtaqun minan nabwati, diambil asal istiqaq perkataan an-nabwah, maka an-nabwatu hiya rif'atu. An-nabwatu tu dengan makna ar-rif'ah, tinggi, ketinggian. Kenapa gitu? Li'annan nabiyya, kerana bahawasanya seorang nabi atau nabi kita Muhammad SAW tu marfu'ur rutbati, terangkat tinggi bagi martabatnya. Dah. Seorang yang jadi nabi ni terangkat tinggilah martabat dia. Betul tak? Tengok. Fa innahu, maka bahawasanya halawasya'an, ma min nabiyyin, tidaklah daripada seorang nabi itu illa melainkan wa huwa ia seorang nabi tadi tu afdalu min ummatihi, ialah selebih-lebih daripada bangsanya, daripada umatnya. Gitu. Tu dah. Jadi seorang yang jadi nabi tu pasti orang yang paling lebih sekali daripada bangsa dia. Sebab nabi-nabi ni Tuhan yang pilih. Bukan manusia boleh milih buat pilihan raya boleh. Nah. Jadi apabila seorang tu dilantik menjadi nabi, maka tahulah kata dialah di kalangan umat tu, dialah yang paling tinggi sekali. Maka sebab tu an-nabiyyu aw an-nabi'u ma'khuzun ay mushtaqun minan nabwati bi makna rif'ati. Sebab apa? Sebabnya seorang yang jadi nabi tu marfu'ur rutbah. Nah, tinggi martabat dia. Dah. Sebab
Tidak adalah daripada mana-mana seorang yang jadi nabi, melainkan pasti dialah yang paling lebih daripada umat dia, daripada bangsa dia, daripada kaum dia dah. Au rafi'un, tu ni atah pada kata marfu'un. Nah, tadi dengan mana isi maf'ul, ini mana isi fa'il pula. Au rafi'un, ar-rif'atu bimakna rafi'. Atas situ. Kerana apa? Li'anna nabiyya, kerana bahawasanya seorang nabi itu rafi'u rutbata manit tabi'ahu. Nah, mengangkatlah ia seorang jadi nabi itu rutbata akan martabak. Tuh. Manit tabi'ahu, mana-mana orang yang mengikutlah ia mantu hu akan dia, akan nabi. Jadi kalau seorang itu ikut seorang nabi, maka terangkatlah martabat dia di sisi Allah Ta'ala lah. Maka dia tu dihormati, pada darahnya, pada muruahnya, pada nyawanya, tak boleh dibuat suka-suka hati. Tu orang panggil terangkat martabat dia. Sebab apa? Sebab nabi tak dia, sebab dia mengikut nabi. Jadi nabi-nabi ni kalau diistiqaqkan daripada an-nabuah dengan makna ar-rif'ah, dengan makna ketinggian, maka boleh dua makna. Makna isi fa'il boleh, isi maf'ul boleh. Mana? Kalau dengan makna maf'ul, dengan makna isi maf'ul, artinya nabi ni seorang yang paling tinggi sekali, darjat martabat dia di kalangan umat dia. Itu. Ataupun dengan makna isi fa'il mana? Iaitu dia yang meninggikan mana-mana orang yang mengikut dia. Gitu dah. Gitu tu maksud dia tu. Maka katanya ya Syekh, fa'ala kullin, maka di atas tiap-tiap. Tuh. Fa'ala kullin, maka di atas tiap-tiap mana? Tiap-tiap daripada dua istiqaq tadi tu. Gitu ke? Ya. Fa'ala kullin, maka di atas tiap-tiap daripada dua istiqaq nabi tadi tu. Di atas wazan fa'ilun salihun lismil fa'ili wasmil maf'uli. Tu salihun, bolehlah maknanya. Molek belakalah dengan makna bagi isim maf'ul, isim fa'il dan isim maf'ul. Tu dah. Tu habis itu. Ayalah nabiun fa'ilun, betul dah. Tu jadi fa'ilun kadang-kadangnya dengan makna isim fa'il. Contoh kita kata alimun, bimakna alimun, itu orang panggil. Wazan fa'ilun alimun, serat mubalaghah tu. Tapi dengan makna isim fa'il mana? Alimun, apa? Seorang yang bersifat dengan ilmu. Boleh gitu. Kadang-kadang dengan makna isim maf'ul. Mana? Contohnya jarihun, fa'ilun, jarihun dengan makna majruhun. Dengan mana orang yang dilukakan akan dia. Jadi di atas tiap-tiap daripada dua istiqaq tadi tu, maka fa'ilun, maka wazan di atas wazan fa'il tadi tu, nabiun fa'ilun salihun lismil fa'ili, molek patut baik bagus bagi makna isim fa'il, wasmil maf'uli dan isim maf'ul. Boleh dua-dua maksud gitu yang sebut tu. Kalau nabiun istiqaq daripada an-naba dengan makna al-khabar, boleh dengan dua makna. Mana?
al-mukhbir ataupun mukhbar. Boleh dua-dua. Kalau orang panggil istiqaq an-nabi'u tu daripada an-nabuwah, boleh dengan makna marfu'ur rutbah atau rafi'ur rutbata. Ada ni. Sah belaka dua-dua tu. Tu dua-dua istiqaq tu boleh digunakan orang panggil di atas makna isim fa'il, boleh digunakan di atas makna isim maf'ul. Habis situ. Kemudian katanya Syekh Ibrahim Baijuri, wa abbara, dan telah mengibaratlah oleh nazim bin nabiyyi, dengan kelimah nabi. Dia tak kata ala rasuli ja'a bit tauhid, dia kata gitu, dia kata ala nabiyyi. Tengok bapa kau ibarat dengan nabi, tidak diibarat dengan rasul. Wa abbara bin nabiyyi wa lam yu'abbir bir rasuli, dan mengibaratlah oleh nazim dengan kalimah nabi, tidaklah mengibarat dengan kalimah rasul tu. Isyaratan, tu sebagai satu isyarat pula, ila annahu, kepada bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu, ila anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastahiqqus salata wassalamah, dimustahakkan dia akan selawat dan salam tu, biwasfin nubuwati, dengan sifat kenabiannya, kama yastahiquha, seperti mana barang yang dimustahaklah dia akan selawat salam tu, biwasfir risalati, dengan sifat kerasulannya. Gitu dah. Tu isyarat lagu tu. Tu dah. Jadi ibarat ke orang panggil dengan nabi, tidak mengibaratkan oleh musannif dengan rasul tu sebagai satu isyarat, satu pemberitahuan dengan secara halus. I'lamun bi khafiyyin. Isyarat ke apa? Beritahu dengan secara halus tu ke apa? Beritahu kepada bahawasanya Nabi kita Muhammad SAW ni dimustahaklah ia akan selawat salam dengan sifat kenabiannya, sebagaimana dimustahaklah dia Nabi kita dengan selawat salam ni dengan sifat kerasulannya. Habis situ. Wa muwafaqatan, ni Allah pada kata isyaratan. Wa muwafaqatan ay wa abbara bin nabiyyi wa lam yu'abbi bir rasuli muwafaqatan, gitu. Dan mengibaratlah oleh nazim dengan nabi, dengan kalimah nabi, dan tidak mengibaratlah ya nazim dengan kalimah rasul, muwafaqatan. Tu kerana muwafaqah, kerana berbetulan, liqaulihi, bagi firman Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tu 'alan nabi, tu hasdi kata 'alan nabi, tidak kata 'alar rasuli. Tu hari kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Maka sebagai nak kena muafakat dengan firman Allah Ta'ala, maka diibaratkan juga dengan nabi. Kalau kata alar rasuli ja'a bit tauhid, boleh juga. Tapi tak muafakat lah dengan firman Allah Ta'ala. Jadi tu banyak orang panggil kenapa kau ilak mengibarat oleh nazim dengan kalimah nabi, tidak kalimah rasul. Satunya kerana isyarat kepada bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dimustahakkan dia tu, diberhakkan dia tu selawat salam di atas sifat dia kenabian, seperti mana dimustahakkan juga Nabi kita selawat salam tu di atas sifat dia sebagai rasul. Lagi pula yang kedua, muwafaqatan, kerana kena betul molek muafakat dengan firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ibaratkan dengan an-nabi. Itu dah habis situ. Kemudian kata dia lagi, wa'arrafu, dan telah membuat definisilah oleh mereka itu ulama, an-nabiyya, akan nabi itu, bi annahu, dengan bahawasanya nabi ni. Ulama buat definisi nabi-nabi ni gapo? Annahu, anan nabiyya, bahawasanya nabi-nabi ni insanun, khabar bagi annahu, ialah seorang manusia, satu. Zakarun, laki-laki, dua. Jadi bila sebut kata manusia, terkeluarlah jin malaikat, tak dipanggil rasul. Terkeluar zakarun, terkeluarlah orang panggil tu apa, perempuan,
Nanti ya kaya asal depan tu. Nah, wa kharaja nanti. Wa kharaja bizakari al unsa. Itu. Ada tu. Wa kharaja bil insani baqiyatul hayawanati. Itu nanti okey. Jadi sebut kata nabi-nabi ni apa definisi dia? Insanun zakarun hurrun. Manusia yang laki-laki yang merdeka. Maka hamba tak masuk. Nah, tak ada nabi daripada hamba. Manusia laki-laki yang merdeka tu mim bani Adam, daripada bani Adam, daripada anak cucu cicit Nabi Adam. Salimun yang selamat sejahtera lah ia seorang jadi nabi ni an munaffirin taba'an. Gitu dah. Taba'an. Betul? Yang selamat sejahtera lah ia seorang jadi nabi ni daripada tabiat yang meliarkan begitu. Nah, munafirin taba'an ni mana tabiat yang meliarkan. Tak ada nabi rasul ni jenis tabiat orang tak suka, lari sebab apa? Bosok ke, gila ke, huduh ke, ada penyakit-penyakit kulit ke, tak ada. Itu nabi. Jadi nabi ni seorang manusia laki-laki merdeka daripada anak cucu cicit Nabi Adam yang selamat sejahtera daripada tabiat yang meliarkan manusia daripada dia. Uhiya ilaihi, diwahyukan kepadanya, kepada nabi iaitu bi syar'in, dengan syariat, ya'malu bihi, yang diberamalkan dengan dia dengan syariat, wa illam, dan jika sekalipun tidaklah yu'mar, diperintahkan bitablighihi, dengan menyampaikan akan dia akan syarak tadi, akan syariat tadi. Dah. Wa ammar rasulu, dan ada pun seorang rasul ni pula fayu'arrafu, maka membuat definisinya, didefinisikan gitu. Fayu'arrafu, maka ditakrifkan, dibuat definisikan, bima dzukira, dengan barang yang tersebut tu juga. Mana? Ar-rasulu insanun zakarun hurrun min bani Adam salimun am munafirin taba'an uhiya ilaihi bi syar'in. Tapi lakin, akan tetapi sungguh pun kata dibuat definisi bima dzukira, dengan barang yang tersebut, ma'at taqidi, serta dikaitkan biqaulina, dengan perkataan kami, wa umira bitablighihi, dan diperintahkan dengan menyampaikan akan dia, akan syar'i tadi, akan syariat tadi tu. Uhiya ilaihi bi syar'in wa yu'maru bitablighihi. Kena kata itu, atau wa umira bitablighihi. Tu. Itu rasul. Jadi nabi-nabi itu ialah seorang manusia laki-laki merdeka daripada anak cucu cicit Nabi Adam, sejahtera daripada tabiat yang meliarkan hati-hati manusia daripada dia, diwahyukan kepada dia dengan syariat, diamalkan dengan dia dengan syariat tersebut. Dan jika sekalipun tidak disuruhkan oleh Allah Ta'ala dengan menyampaikan akan syariat tersebut, fahuwa nabiyyun, maka itu nabi. Adapun rasul, insanun zakarun hurrun juga min bani Adam salimun an munafirin taba'an uhiya ilaihi bi syar'in ya'malu bihi wa umira bitablighihi. Kata gitu, manusia laki-laki merdeka daripada anak-anak Adam, sejahtera daripada tabiat yang meliarkan hati manusia, diwahyukan kepada dia dengan syariat, yang diamalkan dengan dia syariat, dan diperintahkan dengan menyampaikan akan dia akan syariat. Itu panggil rasul. Ni canggih dengan ahbas ni. Baik ya rajah ahbas lagi ni. Sebab jadi ngajar je guna ahbas. Tak guna syairah sungguh. Tu bezalah sikit tu. Ada umum ke tak? Kalau gitu dia katakan fa bainahuma, maka nisbah di antara keduanya. Mana? Bainan nabiyyi war rasuli ni. Fa bainahuma ay fan nisbatu bainar rasuli wan nabiyyi. Maka bermula nisbah di antara keduanya, di antara nabi dengan rasul ni. Khabar al-umum wal khususu mutlaqu, ialah umum dan khusus yang mutlak. Itulah.
Mana umum khusus mutlak? Ada dhabit dia panjang ni. Al-umumu wal khususu mutlaqu huwa an-nisbatu baina ma'nan wa ma'nan akhar mukhalifin lahu fil mafhumi wa dhalika min jihati anna ahadaha yantabiqu ala kulli ma yantabiqu alaihi al-akharu min afradin dunal aksi wathani yantabiqu faqat ala ba'dil afradi allati yantabiqu 'alaiha al-awwalu. Payah sikit tu. Kalau hak tu payah sikit nak ambil dhabit. Nak ambil dhabit boleh, buat letih saja panjanglah. Dia kata al-umum wal khusus mutlaq. Bermula umum khusus mutlak ni huwa ialah an-nisbatu ilah nisbah baina ma'nan wa ma'nan akhar. Di antara satu makna dan makna yang satu lagi. Mukhalifin lahu fil mafhumi. Menyalahilah baginya bagi makna tu pada mafhum yang satu lagi. Wadzalika, dan bermula huraya demikian itu kata menyalahilah bagi satu makna akan mafhum dengan makna yang satu lagi itu min jihati anna ahadaha, daripada pihak bahawasanya salah satunya daripada makna tu yang tabiku tu muafakatlah ala kulli ma yantabiqu alaihi al-akharu min afradin. Muafakatlah di atas tiap-tiap barang yang muafakat di atasnya, di atas barang oleh yang satu lagi daripada beberapa afrad dunal aksi, tidaklah sebaliknya. Apa makna tidak sebaliknya? Ai wasani yantabiqu faqat ala ba'dil afradi, tidak tiap-tiap, tidak mutabaqah tiap-tiap. Yang sebelah lagi tu mutabaqah tiap-tiap dengan hak yang kedua, tapi yang kedua tu tidak mutabaqah sekaliannya, hanya ala ba'dil afradi allati yantabiqu 'alaiha al-awwal. Di atas sebahagian afrad yang muafakatlah di atasnya, atas bahagian afrad tu oleh yang pertama. Tu payah sikit kalau kita nak. Kalau nak mudah, gapo dia umum khusus mutlak ni? Antajtami'a kulluha, ada antajtami'a kullum minhuma, boleh juga kita itu, bahawa berhimpunglah tiap-tiap daripada keduanya fi maddatin, pada satu maddah, pada satu perkara, wa yanfaridu ahaduha fi maddatin ukhra, dan bercerailah salah satu daripada keduanya pada maddah, pada situasi yang satu lagi. Nak tahu terjemah mana? Contoh seperti kayu arak, kasya'ri arakin, seperti kayu arak. Jadi kayu arak, apa nisbah kayu dengan arak? Tu orang panggil umum khusus mutlak tu. Mana? Tiap-tiap arak pasti kayu, betul tak? Tiap-tiap kayu belum tentu arak, betul? Betul tak? Tiap-tiap kayu tentu arak tak? Belum tentu arak. Sebab ada kayu cengar kayu balak. Tiap-tiap arak pasti kayu, tapi tiap-tiap kayu belum tentu arak. Tu orang panggil umum khusus mutlak tu. Dia bukan umum khusus min wajhain. Tu kalau umum khusus min wajhain ni macam cicin dengan besi. Cicin besi, tiap-tiap cicin belum tentu besi, tiap-tiap besi belum tentu cicin. Tu orang panggil umum khusus min wajhain. Depan ada juga ulama dia berpendapat api qadha'ih antara Rasul dengan Nabi ni umum khusus min wajhain. Benar sikit tu. Hak ni hak kau rajahnya mana? Fa bainahuma ay fan nisbatu bainar rasuli wan nabiyyi al-umum wal khusus mutlaqu. Mana umum khusus mutlak? Maka tiap-tiap nabi belum tentu rasul. Apa dah? Tiap-tiap rasul tentu nabi. Tengok. Sebab apa tu? Antajtami'a kullum minhuma fi maddatin, berhimpung tiap-tiap daripada nabi dengan rasul tu pada satu perkara. Tapi wayan faridu ahaduha, bercerailah, tersendirilah, ketunggalailah satu daripadanya fi maddatin ukhra, pada pihak satu lagi, pada perkara yang satu lagi. Mana? Nabi tu lebih umum pada rasul, betul tak? Rasul tu lebih khusus pada nabi. Sebab tu tiap-tiap nabi tentu belum tentu rasul, tapi tiap-tiap rasul tentu nabi. Gitu tengok. Tu macam pokok arak tadi lah.
Jadi arak tu lebih khusus daripada pokok. Pokok lebih umum daripada arak. Kenapa? Karena tiap-tiap arak tentu pokok, tapi tiap-tiap pokok belum tentu arak. Umum itu. Pokok tu umum. Pokok cengar, pokok motel, pokok balok. Ya belaka tu pokok lah ke? Arak tak? Belum tentu arak. Tapi tiap-tiap arak tentu pokok. Baik tak? Tiap-tiap cengar tentu pokok. Tiap-tiap balok tentu pokok. Tapi tiap-tiap pokok belum tentu balok. Tu dia panggil apa? Umum khusus mutlak. Tak? Tu ambil definisi ni lebih mudah. Kalau hak tadi panjang itu kata nisbatu baina ma'nan wa ma'nan akhar mukhalifin lahu fil mafhum. Tu payah sikit. Kalau hak ni nampak mudah. Definisi ni hak biasanya kalau tu duk sebut hak ni antajtami'a kullu wahidin minhuma fi maddatin wa yanfaridu ahaduha fi maddatin ukhra. Kasya'ari araki. Seperti pokok arak. Jadi nisbah di antara pokok dengan arak ialah umum khusus mutlak. Sebab apa? Sebab pokok tu umum, arak tu khusus. Nabi tu umum, rasul tu khusus. Tiap-tiap rasul pasti nabi. Tiap-tiap nabi belum tentu rasul. Ada hak nabi bukan rasul. Itu dah. Maka sebab tu hak ni hak betul, hak ni hak kuat rajah. Sebab tu Tuhan tak kata dalam Quran, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khatamal mursalin. Tak kata gitu. Kalau Tuhan kata wa khatamal mursalin, penyudah bagi rasul, maka terbenarlah ada lagi nabi lepas Nabi Muhammad. Sebab dari segi ilmu pun sah, seorang nabi bukan rasul tu ada. Betul tak? Tiap-tiap nabi belum tentu rasul tu ada. Tapi tiap-tiap rasul belum tentu nabi, tu tak ada. Sebab tu bila nak Tuhan kata penyudah bagi segala nabi, maka tak ada dah orang boleh mengaku dia tu rasul. Kalau kata saya rasul tapi bukan nabi, jahil jilak cok dia panggil dia ni. Bodoh apa kata belakang. Mana ada nabi tak jadi rasul? Mana ada rasul tak jadi nabi? Kenapa? Karena rasul tu tiap-tiap rasul pasti nabi. Gitu dah. Tu boleh tu dah. Tengok ilat dia. Apa dia kata nisbah di antara rasul dengan nabi itu al-umum wal khususul mutlaku li anna kulla rasulin nabiyyun, kerana bahawasanya tiap-tiap rasul tu ialah nabi, wala aksu, dan tidaklah oleh akasnya. Apa? Yani tidaklah tiap-tiap rasul tu ialah nabi. Walaisa kullu nabiyyan apa? Walaisa kullu nabiyyan rasulan, gitu deh. Dan tidaklah tiap-tiap nabi itu ialah rasul, tapi tiap-tiap rasul pasti nabi. Tu wala aksul tu gitulah. Tu walaisa kullu nabiyyin rasulan, begitu dah. Tidaklah tiap-tiap nabi itu ialah rasul, tidak. Tapi tiap-tiap rasul pasti nabi. Wa ja'ala ba'duhum ar-rasula a'amma deh. Maf'ul yang kedua bagi ja'ala. Wa ja'ala ba'duhum ar-rasula a'amma, dan telah menjadilah oleh sebahagian ulama akan rasul tu akan terlebih umum. Wallahu a'lam. Di situ dulu. Kita sambung esok. Esok apa? Rabu deh. Tak apa surah dekat. Surah ni lewat semua. Ibu irik panjang. Surah Al-Hakim. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu taala wa qaddasallahu sirruhu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa laqad sami'tu, dan sesungguhnya telah mendengarlah olehku, kata Imam Ghazali, al-imama akan imam. Imam Ghazali bila itlaq imam ni kena kepada Abul Ma'ali. Al-imama Abul Ma'ali al-ma'ruf bi Imamil Haramaini. Imam Haramain, Imam Al-Juwaini itulah guru dia. Sebut kata imam itu kena ke Imam Haramain. Kalau sebut syekhuna kena ke Syekh Abu Bakar Al-Waraqi. Gitu dah. Walaqad sami'tul imama rahimahullahu ta'ala, dan sesungguhnya telah mendengarlah olehku akan Imam Haramain
merahmatilah akan dia, akan imam haramai oleh Allah Ta'ala. Aku dengar tu fi hadhil mas'alati, pada ini masalah. Mana masalah mana? Yani al-mazkurati, yang tersebut, iaitu masalah fi qauli syaikhihi Abi Bakrin al-Waraqi ni. Inna Allah Ta'ala la ya'murul abda bi syai'in illa wa fihi salahu idza tajarrada 'anil awaridi. Itulah masalah tu. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyuruhlah ya Allah akan hamba dengan sesuatu, melainkan sabitlah pada sesuatu tu keelokan bagi hamba apabila sunyilah hamba tu daripada segala perkara-perkara yang melentangi. Aku dengarnya Imam Haramain kata, yaqulu, berkata ya Imam Haramain, inna kulla, bahawasanya, inna kulla, bahwasanya kulla maftaradallahu ala ibadihi, tiap-tiap perkara yang memfardulah oleh Allah Ta'ala di atas hamba-hambanya, hamba-hamba Allah. Gapo maftarada tu bayar pada kata minas salati, daripada semaya ke, wasaumi, daripada puasa ke, wal haji, daripada haji ke, wa nahwihi, dan seumpamanya, seumpama yang tersebut daripada tiga tadi tu, kiralah hak wajib. Fa fiha, maka sabit sungatilah padanya, pada tiga perkara dan seumpamanya ni. Fa fiha ay fa fi hadhihi salasati wa nahwiha tadi, sabit sungatilah ada sungguh salahun, keelokan, kebaikan, la mahalata lil abdi, yang tidak ada jenis keraguan lagi bagi hamba tu, tak ada. Tak ada keraguan nak semaya 5 waktu ni, ada kebaikan kalau ada saya semaya, kalau tak ada biarlah tu semaya, mana boleh gitu. Itu ni. Puasa Ramadan, kalau ada kebaikan saya puasa lah Ramadan, kalau tak ada kebaikan tak usah puasa lah saya, tak boleh. Setiap apa tu yang fardu pasti dah ada pada gapo kefarduan Allah tu kebaikan bagi hamba. Wasahat, dan sahlah ia, wasahat iradatuha, dan sahlah ia hamba tu menghendaki akan dia akan tiga perkara tadi tu, ataupun perkara hak difardu oleh Allah Ta'ala tu lah. Bil hukmi ay bil qata'i, dengan putus. Tak payah duduk istisna lagi, tak payah. Tak payah insya-Allah, ataupun jika ada kebaikan, tak payah. Kenapa? Pasti dah benda molek dah, sebab Tuhan memperwajibkan. Gitu. Tu habis. Qala berkata Imamul Haramain lagi, fattafaqa ra'yuna, maka bermuafakatlah oleh pendapat kami. Fattafaqa ra'yuna, maka bermuafakat, mana kena setuju angin lah oleh pendapat kami ni, ala zalika, di atas demikian itu, di atas demikian itu sah apa kehendak oleh seorang hamba tu akan mengerjakan perkara yang difardu oleh Allah Ta'ala dengan putus. Imam Haramain kata kena tu, kami pun berpendapat lagu tu juga. Fabaqiyal mubahatu, maka tinggallah oleh segala yang haruh-haruh, mubahat mana yang haruh-haruh, wan nawafilu, dan perkara-perkara yang sunat-sunat. Idzan, ketika itu, ketika mana? Hina tafaqa zalika. Gitu. Idzan ai hina ittafaqa bizalika tadi. Ketika itu, ketika mana muafakatlah demikian itu pendapat Imam Haramain dengan pendapat yang mengatakan bahawasanya buat perkara wajib ni boleh saja kita hamba ni nak dengan putus, tak perlu duk ta'liq dengan istisna, dengan insya-Allah kau tak payah. Tu izan fa baqiyal mubahatu wan nawafilu izan fi hadhil hukmi, maka tinggallah oleh segala yang haruh-haruh dan yang sunat-sunat. Ketika itu, ketika mana muafakatlah pendapat Syekh Imam Haramain dengan ulama yang lain, fi hadhil hukmi, fi hadzal hukmi, pada ini hukum. Mana hukum mana? Hukmi tafwidi. Gitu kalau gitu gini, maka hak sunat-sunat dan yang hak haruh-haruh itu dah mestilah orang panggil dah masuk di bawah hukum tafwid. Gitu
Mana? Hukum serahkan kepada Allah Ta'ala. Mana kena kata bahawasanya kita nak makan kalau ada kebaikan, tu perkara yang harus tu. Atau kita nak puasa sunat ke, kalau ada kebaikan saya puasa. Nah, kalau tak ada kebaikan saya tak puasa. Sunat, hak sunat tak apa. Nak baca Quran, tak apa tu, hak sunat. Hak ittifaqnya mana? Iaitu hak ittifaqnya tak kena orang panggil kita nak tafwid atau nak istisna, ialah perkara-perkara hak difardukan oleh Allah Ta'ala. Kerana hak tu pasti dah kebaikan. Ada pun hak tinggal lagi daripada perkara-perkara yang harus dan yang sunat, ketika tunya masuklah di bawah hukum tafwid. Gitu nak cerita gitu dah tu. Belik habis dah. Fa'lam zalika, maka ketahuilah olehmu akan demikian itu. Demikian kata tu allazi zakara min baqa'il mubahati wan nawafili fi hadzal hukm at-tafwidi, gitu. Zalika, maka ketahuilah olehmu akan demikian itu yang telah menyebutlah fa'lam zalika allazi zukira min baqa'il mubahati wan nawafili fi hadzal hukm at-tafwidi, begitu apa. Nah, maka ketahuilah olehmu akan demikian itu yang telah disebutkan daripada kekalah perkara-perkara yang harus dan perkara-perkara yang sunat di dalam ini hukum tafwid, serah pada Allah Ta'ala. Nah, adapun hak orang panggil tak perlu kita istisna, insya-Allah jika diharapkan kebaikan, hak tu hak wajib. Tinggal lagi hak harus, hak sunat, masuk dalam hukum tafwid. Adapun orang panggil hak wajib, hukmul qat'i, begitu. Nah, masuk dalam hukum qat'i. Adapun hak sunat, hak harus, hukmut tafwid, begitulah. Fa innahu maka bahawasanya fa innahu ay fa innal mazkura minal mubahati wan nawafili tadi tu, maka bahawasanya kerana bahawasa fali ta'lim boleh. Kerana bahawasanya, kenapa kau orang panggil mungkin kena tahu bahawasanya perkara-perkara yang harus dan perkara-perkara sunat ni tinggal masuklah ia di dalam hukum tafwid. Fa innahu, kerana bahawasanya yang tersebut, apa yang tersebut, al-mazkura minal mubahati wan nawafili, daripada perkara-perkara yang harus dan perkara-perkara yang sunat ni, min ghawamidil babi, ialah daripada ghawamid ini bab. Mana ghawamid ni yang segala yang payah-payah daripada ini bab. Bab apa bab ini? Bab tafwid, bab menyerah ke urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis. Wabillahi taufiqu, dan hanya Allah, dengan Allah Ta'ala jualah bermula taufik itu didapatkan mana gitu. Fa in qila, maka jika dikatakan hal ya'manul mufawwidul halaka wal fasada wad darul mihnati, wallahu a'lam. Disitulah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzu. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.